DL. Akaun yang sekolah bagi tu. Okey, dah rakam dah. Okay, so cikgu rasa better cikgu sambung lah eh. Okay, dah nampak tak slide cikgu? 5 Bina? Belum. Nampak dah? Ya. Nampak. Nampak, okey. Nampak? Nampak Okey, 5 Ilham? Nampak cikgu. Nampak Siapa-siapa hak tak nampak tu dia kena adjust sendirilah sebab orang lain dah nampak. Mungkin problem pada line dia ataupun telefon dia Okey, 5 Syifa? Nampak. Nampak? Okey, beres. So cikgu sambung Okey, semalam kalau awak tengok cikgu menggunakan buku teks sepenuhnya Jadi awak ni baca saja buku teks. Awak tak tahu mana poin dia yang penting. Jadi malam ni cikgu pisahkan, cikgu asingkan poin dia tisu epidermis ni kepada 3 benda. Yang pertama, lokasi dia. Tisu epidermis ni berada di mana. Yang kedua, apa struktur-struktur yang ada pada tisu epidermis. Dan yang ketiga, fungsi yang ada pada tisu epidermis. Senang awak nak baca Nanti selepas setiap kelas, cikgu akan cikgu akan snap gambar slide ni untuk mudahkan awak baca lah. Okey, so kita tengok balik tisu epidermis ni. Cikgu dah bagi tahu kan dia ni dijumpai di mana? Dia dijumpai di luar. Dia berada di permukaan luar. Dia melapisi permukaan luar. Ikutlah luar apa? Luar batang, di luar daun dan di luar akar tumbuhan muda. Okey, sama macam yang awak tengok rajah ni. Okey. Awak tengok rajah ni, mana epidermis? Ni epidermis ni. Nampak? Ni epidermis ni semua ni. Epidermis. Jadi dia ni berada di lapisan permukaan atas sekali. Atas dan permukaan bawah sekali. Nampak? Ni epidermis ni. Ni yang bawah ni. Jadi dia ni berada di permukaan luar. Luar apa? Di luar batang ada, di luar daun ada, di luar akar tumbuhan muda. Boleh Okey. Dan apa struktur-struktur yang ada? Okey, jadi struktur dia yang ada di situ ialah dia ada dinding sel. Okey, dia ada dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara. Nampak? Dia terus terdedah kepada udara. Di bawah pun dia terdedah kepada udara. Okey. Dan di atas, di lapisan atas tu, paling atas tu ada kutikel. Ada kutikel yang mempunyai lapisan berlilin dan bila ada lilin dia kalis air. Okay, bila ada lilin dia kalis air. Sebab itulah kalau awak tengok daun di bawah sinaran matahari, awak nampak daun ni macam berkilat-kilat. Daun pokok tu berkilat-kilat. Kenapa dia nampak macam berkilat-kilat? Sebab ada wax, ada lilin di atas permukaan daun. So lilin-lilin tu apa? Dia lilin tu ialah membina kutikel lah. So kutikel ni dia ada lapisan berlilin yang kalis air. Okey. Yang kedua, kalau awak tengok di epidermis bawah, dia ada sel epidermis yang sudah terubah suai mengikut fungsinya. Maknanya dia sudah diubah suai berdasarkan fungsinya. Jadi kalau awak tengok sini, dua sel epidermis yang sudah terubah suai itu ialah sel pengawal. Okey, ada di sini ni sel pengawal ni dan sel rambut akar. So sel pengawal dan sel rambut akar ni adalah berasal daripada tisu epidermis. Cuma dia sudah terubah suai. Okey. Kemudian, apa fungsi kutikel tadi? Fungsi kutikel yang berada di lapisan paling atas ni, fungsi dia mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Air akan keluar daripada daun melalui proses penyejatan. Proses tu kita panggil transpirasi.
Yang kedua, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal. Yang ketiga, menghalang serangan patogen. So ini adalah fungsi kutikel. Kutikel berada di epidermis. Boleh neh? Semalam tu agak susah sikit. So cikgu mudahkan dalam bentuk asing-asing macam ni. Okay. Kemudian, tadi kan cikgu kata ada sel epidermis yang sudah terubah suai kan? Okay, so ni ialah sel pengawal. Ni ialah liang stoma. Okay, ni sel pengawal, ni stoma. Okay, jadi apa fungsi sel pengawal ni cikgu? Kenapa dia mesti terubah suai? Dia asal-asal daripada sel epidermis. Kenapa dia jadi macam tu? Okay, so fungsi sel pengawal ni, fungsi dia mengawal. Nama lagi sel pengawal. So fungsi dia mengawal. Nak kawal apa? Nak kawal bukaan liang stoma. Maknanya sel pengawal ni dia macam pokgat sekolah kita lah. Pokgat sekolah kita. Dia buka tutup pintu pagar. So fungsi dia mengawal buka dan tutup liang stoma. Okey, liang stoma ni dia terbuka apabila ada cahaya. Apabila gelap dia tertutup. Jadi siapa kontrol buka tutup dia? Yang jaga buka tutup liang stoma ni ialah sel pengawal. Boleh? Okey, sekarang fungsi liang stoma pula. Kenapa nak jaga liang stoma ni? Okey, jadi liang stoma ni fungsi dia membenarkan pertukaran gas antara sel daun dengan persekitaran. Maksudnya gas karbon dioksida masuk melalui liang stoma. Boleh. Jadi siapa yang buka tutup tu? Nak buka, nak tutup tu liang stoma? Sel pengawal. Fungsi liang stoma membenarkan pertukaran gas antara sel daun dengan persekitaran. Boleh masuk gas karbon dioksida sebab nak buat fotosintesis kan. Keluar gas oksigen. Okey. Okey, yang kedua tadi cikgu kata fungsi sel rambut akar. Okey, sel rambut akar Okey, so mana sel rambut akar ni? Nama lagi akar. Jadi dia duduk dekat akar lah. So mana rambut akar ni? Kecil-kecil ni awak tengok ni. Ni sel rambut akar lah ni. Ni sel rambut akar. So cikgu dah pernah bagi tahu lah kalau kelas yang cikgu dengan cikgu semua ni, cikgu kata kalau benda tu banyak-banyak, kecil-kecil, belipak, ingat perkataan cikgu ni. Kalau benda tu kecil, macam rambut akar ni kan dia kecil-kecil, banyak, kecil, banyak, berlipat-lipat, banyak. Awak ingatlah 3 perkataan tu, fungsi dia untuk apa? Tak ada benda lain. Fungsi dia untuk menambahkan JLP. Apa dia JLP ni? Jumlah luas permukaan. Sebab tu dia kecil, banyak tu. Sebab dia nak tambah luas permukaan dia lagi banyak, lagi besar. Untuk apa? Untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Boleh ke cikgu ulang sekali lagi? You dengar molek dah. Awak ingat tak awak dah belajar tingkatan 4 insang? Insang. Awak nampak tak insang ikan tu kecil, banyak, berlipat. Untuk apa? Awak ingatlah kalau benda tu kecil, berlipat, banyak, tujuan dia untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Tak dapat markah lagi. Menambahkan jumlah luas permukaan. Untuk apa? Awak perkaitlah insang ni untuk meningkatkan pertukaran gas. Awak pun tambahlah untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Awak dapat 1 markah selalu. So, okey, kita pergi lagi. Contoh lagi ilium. Awak ingat ilium untuk penyerapan makanan tu. Ilium banyak-banyak dekat vilus awak. Okey. Awak ingat ilium tu dia ada vilus. Dia ada vilus tu kecil-kecil. Ni lah vilus ni. Ni vilus ni. So vilus ni dia kecil-kecil, banyak. Cikgu kata dah, kecil-kecil, banyak untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Tak dapat markah lagi. Okey, tambah lagi sikit. Ilium ni untuk apa? Untuk meningkatkan penyerapan makanan tercerna. Dapat markah, 1 markah selalu. So nampak tak cikgu buat macam ni? Cikgu buat dulu 1, kemudian 1 lagi. Untuk. Okey, tengok cikgu ulang balik. Apa fungsi sel rambut akar? Kenapa ni
banyak kecil banyak ni rambut akar ni untuk meningkatkan jumlah luas permukaan akar. Tak dapat makah lagi, awak tambah sikit lagi. Akar ni untuk apa? Ambil air kan. So untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Dapat 1 makah selalu. Okay, jelas Okay, so habis untuk tisu epidermis. Okay. Kemarin cikgu ada terangkan juga tentang tisu asas. Tisu asas cikgu kata dia ni mamama. Apa dia mamama? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okey, so cikgu dah pecahkan dalam bentuk jadual untuk mudahkan awak baca lah. Okey, so kita tengok parenchyma ni sel hidup. Sel hidup dinding nipis. Cikgu ada bagikan cara nak menghafal semalam. Awak ingat macam ni. Pi, pis. Dinding dia nipis. Okay, dia sel hidup dan dia dinding nipis. Belum mengalami pembezaan. Okay, kalau collenchyma dia ni nipis, dia ni tebal. So, dia sel hidup. Collenchyma ni adalah sel hidup dan dinding dia tebal. Tebal, kenapa dia tebal? Sebab dia terdiri daripada pektin hemiselulosa. Pektin hemiselulosa. Okey, kalau sclerenchyma, dia satu-satunya sel mati. Okey, sel mati dan dinding dia paling tebal sehingga dia jadi bersegi-segi. Nampak tak bentuk dia segi-segi ni, petak-petak ni. Segi-segi sclerenchyma. So dia mempunyai dinding paling tebal sehingga dia jadi bersegi-segi. Boleh? Okey. Kemudian, apa fungsi tisu parenchyma ni? Okey, tisu parenchyma ni apabila dia segah, dia akan beri sokongan dan mengekalkan bentuk untuk tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni tumbuhan yang macam rumput, dia tak ada dinding kayu. So dia memerlukan kesegahan barulah dia dapat sokongan. Okey, yang kedua, terlibat dalam proses fotosintesis untuk simpan kanji gula, terlibat dalam pertukaran gas, terlibat untuk penjanaan semula tisu tumbuhan dan pengangkutan sistem vaskular. Itu fungsi parenchyma. Collenchyma memberi sokongan dan kekuatan mekanikal. Sclerenchyma memberi sokongan dan kekuatan mekanikal. Kalau pelajar cikgu, awak pun tahu kan banyak sangat bio ni nak menghafal. Cikgu senang je, cikgu cakap macam ni. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, apa fungsi dia? Fungsi dia sokongan. Sokongan. Boleh? Kalau terlalu banyak lah awak nak menghafal, awak ingat asal benda ni? Parenchyma ke, collenchyma ke, sclerenchyma ke, tiga-tiga tu fungsi dia sama, iaitu memberi sokongan dan memberikan sokongan dan kekuatan mekanikal. Cuma kalau nak tambah sikit lagi, parenchyma ni dia simpan hasil fotosintesis. Boleh? Okey. Seterusnya cikgu pergi kepada xylem dan flowworm dah. Okey, xylem ni cara nak ingat, nampak ada huruf I. Xylem ada huruf I. So mengangkut air. Ingat macam tu. Mengangkut air. Awak tambahlah sikit lagi. Selain pada air, apa ada dalam tanah tu? Garam mineral. So mengangkut air dan garam mineral dalam tanah ke? Siapa ambil? Dari akar. Akar lah ambil air tu. So mengangkut air dan garam mineral dari akar nak hantar ke mana? Nak hantar ke semua bahagian tumbuhan. Ni fungsi dia. Boleh? Okay, cikgu pergi fungsi dulu. Okay, kalau flowworm, cara nak ingat, awak nampak tak huruf F, 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 F. Jangan cakap makanan deh. Kalau makanan salah. F, F, F ni fotosintesis. So mengangkut hasil fotosintesis seperti gula. Dari mana tempat buat fotosintesis? Dari daun. Sebab situlah tempat buat fotosintesis. Nak hantar ke mana? Ke organ penyimpanan seperti akar, buah dan umbisi. Dapat cikgu pergi fungsi dulu. Okay. Kemudian, apa ciri-ciri xylem? Apa ciri-ciri flowworm? Okey. Cuba awak tengok. Cikgu dah ringkaskan untuk awak. Awak jangan risau sebab nanti dalam tajuk
tajuk ke depan ada lagi tajuk ni, xylem dan phloem dia akan sentuh secara lebih lanjut lagi. Okey, xylem. Xylem ni awak ingat ni, xylem dia ada 4 ni. Dia terdiri daripada 4 ni, 4 struktur ni. Iaitu sebab dia adalah xylem, so dia ada salur xylem, dia ada trakik, dia ada gentian dan parenchyma. Kalau phloem, dia terdiri daripada tiup tapis, sel rakan, gentian dan parenchyma. Awak perasan ke tak benda ni sama? Cuba tengok. Gentian, phloem pun ada gentian. Xylem ada parenchyma. Phloem pun ada parenchyma. Okey, itu benda persamaan dia. Okey, masing-masing ada 4 struktur. Xylem terdiri daripada salur xylem, trakik, gentian dan parenchyma. Kalau phloem terdiri daripada tiup tapis, sel rakan, gentian dan parenchyma. Yang ni jangan risau sebab nanti dalam bab seterusnya akan disentuh. Okey, so kita tengok apa ciri xylem. Okay, xylem ni sebab dia nak angkut air, ingat sebab dia nak angkut air, dia terdiri daripada sel mati. Cikgu buat apa dia mesti terdiri daripada sel mati bukan sel hidup? Sebab kalau dia terdiri daripada sel hidup, sel-sel hidup tu akan guna air. Habis sel hidup di akar guna air, sel hidup dekat batang guna air. Jadi bila air nak sampai ke daunnya? Jadi xylem ni terdiri daripada sel mati, tiada sitoplasma. Jadi sebab dia nak angkut air, cikgu kata dia mempunyai dinding sel yang diselaputi oleh lignin. Ni. Dia ada dinding sel yang diselaputi oleh lignin. Lignin ni untuk memberi memberi sokongan. Dia takut-takut bila angkut air, batang tu runtuh. Batang tu runtuh. Salur dalam tu runtuh. Okey. Mempunyai salur xylem. Kan cikgu kata tadi dia ada salur xylem. Bila sebut salur ni macam tiup lah. Macam salur. Salur sebab dia nak angkut air, dia kena salur lah. Jadi dia mempunyai salur xylem yang panjang. Apa panjangnya? Sebab daripada akar, dia nak hantar air ke batang, dari batang nak hantar air ke daun. Jadi dia kena ada salur xylem panjang. Sebab dia nak angkut air, dia kena berongga ni, kosong tengah ni, dia kena kosong, berongga. Dan sebab dia nak panjang, dia mesti bersambung antara satu dengan lain dari akar ke daun. Cikgu kata dah, xylem awak ingat wayar, awak ingat wayar air. Awak ingat tiup ke straw kau ingat macam tu. Ingat straw. Ingat straw. Straw kosong kan, tengah tu berongga. Lepas tu dia panjang. Kenapa dia kena panjang? Sebab nak ambil air ni daripada dasar gelas nak pergi ke mulut awak. Awak ingat macam tu. Boleh Okey. Phloem. Okey, phloem ni dia mesti terdiri daripada sel hidup. Okey. Kenapa dia mesti terdiri daripada sel hidup? Sebab bila dia nak angkut hasil fotosintesis, dia memerlukan pengangkutan aktif. Awak belajar dah masa form 4. Pengangkutan aktif yang memerlukan tenaga. Bila kena ada tenaga, dia kena sel hidup. So, phloem terdiri daripada sel hidup. Dia ada tiup tapis. Okey, dan sel rakan. Betul tak cikgu kata dia ada tiup tapis dan sel rakan. Cikgu mana tiup tapis ni? Tiup tapis ni. Semakanan ke lalu melalui tiup tapis tu. Okey. Dan dia tak ada organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami kemerosotan apabila matang. Ni jangan risaulah. Taklah penting sangat Dan dia ni sebab dia nak angkut daripada daun, nak hantar ke seluruh bahagian pokok. Jadi dia ni sama juga, tersusun dari hujung ke hujung. Tersusun dari hujung ke hujung. Okey, jelas Okey, jadi macam mana saya nak tahu ni? Duk mana xylem, duk mana phloem? Okey, kalau ni ialah keraktan batang pokok dicotyledon. Ada satu cara cikgu nak ajar awak macam mana awak nak ingat xylem dengan phloem. Awak nampak tak xylem ni XI kan?
I tu maksud dia in. 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 Duduk dalam. Dia duduk di dalam. In. Xylem. So yang warna hijau ni semua xylem. Xylem, 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 xylem. Okay? Xylem angkut I. Kalau flowem, okay, dia ada O kan? Ada F-L-O-E-M. O ni out, 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 outer, outer, luar, luar. So yang warna purple ni semua adalah flowem. Luar, flowem, flowem. Boleh beza? Biasanya soalan objektif ni, dia akan tanya, aras paling rendah lah ni dia tanya. Apakah struktur yang dilabelkan di sini? Dia pun tunjuklah anak panah sini. Kalau awak tengok duduk di luar, phloem. Di dalam, in, xylem. Boleh? Harap jelas Okay, dan kalau awak ni bila sekolah dah buka nanti kita akan buatlah eksperimen ni. Okay, cikgu menggunakan batang sadari. Cikgu kita akan rendam dalam air yang berwarna. Sebab apa tak guna air putih cikgu? Kalau guna putih tak nampak lah. So cikgu rendam dalam air berwarna, ikutlah merah ke biru ke. Dan kita rendam. Kemudian bila cikgu buat macam ni, cikgu tarikkan dia. Yang awak nampak jalur-jalur tu, apa dia? So cikgu nak dengar jawapan siapa cikgu cari nama. Nak tanya 5 tak ada malam ni. Okay, kita tanya. Ain Yasmin ada. Ain Yasmin. Agak-agak apa tu yang berjalur-jalur itu yang Tu betul. Betul. Cikgu memang suka menyoal deh. Yes, apa yang berjalur-jalur tu? Berjalur hak dibacakan dulu dia cikgu. Yolah, ni hak jalur ni nampak ni. Bila kita tarik pun kita nampak ada jalur. Salur xylem. Okey, salur xylem betul lah. Jangan takut. Tadi baru cikgu kata. Kan cikgu kata rendam dalam air. Kenapa dia kata rendam dalam air? Maknanya cikgu nak tengok apa tu? Cikgu nak tengok xylem lah. Faham tak Bila cikgu kata rendam dalam air, maknanya cikgu nak tengok pengangkutan air. Dia angkut air. Jadi, bila cikgu rendam dalam air merah, dia akan lalu kot salur xylem ni. Yang awak nampak ni. Kalau cikgu rendam dalam air biru, cikgu nampak jalur-jalur tu, itulah salur xylem. Ingat tak tadi cikgu kata salur xylem ni dia panjang, tersusun dari hujung ke hujung. Maknanya dia ni panjang. Boleh Okey. Dan bila cikgu potong pula, cikgu tak puas hati, cikgu potong pula macam ni. Cikgu dapati, apa warna biru ni? So apa warna biru tu? Amalin, Nur Amalin, 5 Syifa. Amalin, apa yang cikgu nampak ni Amalin? Aisyah Nur Fatin? Aisyah? Kau cikgu silap panggil nama. Kau cikgu tengok senarai nama mana ni? Sekejap cikgu cari senarai nama. Kau cikgu tersilap panggil nama pula ni. Insyirah ada? Ya cikgu. Apa ni yang warna biru ni ke apa ni? Flower kau. Flower? Tak ni baru cikgu kata. Cikgu masih lagi menggunakan batang yang sama ni. Cikgu tadi cikgu tarik macam ni. So cikgu potong pula macam ni. So cikgu dapat macam ni. Jadi yang warna biru tu apa? Flower mabuk. Xylem.
Slow je jawab. Xylem Yang cikgu dapat ni xylem awak. Cikgu back balik Ha. Sebab cikgu nak tengok air, cikgu nak tengok pengangkutan air. Jadi cikgu tengok benda yang cikgu dapat lah. Apa dia? Cikgu dapat xylem lah. Faham ke? Sebab cikgu nak tengok air. Cikgu nak tengok dia ni betul ke dia mengangkut air. Bila cikgu sebut air, kan tadi cikgu kata xylem. Ada huruf air ke ni? So apa fungsi xylem? Mengangkut air. Jadi bila cikgu tengok xylem, jadi bila cikgu rendam dalam air yang berwarna, maka sebab dia tu mengangkut air, maka cikgu dapat tengok xylem lah ni. Inilah xylem awak. Awak boleh beli batang sadari. Esok kan awak pergi pasar, awak beli batang sadari, awak guna air sirap, buat dalam gelas, awak rendam batang sadari tu, awak tinggallah dalam 15 minit. Selepas 15 minit ni awak potong tengah. Yang awak nampak biru-biru ataupun merah ni, itulah xylem. Ingat tak tadi cikgu kata xylem ke? Dia dapat macam ni. Dia terbahagi pada dua ke? Yang awak tak nampak tu ialah flowworm. Kita tak nampak lah flowworm sebab kita bukan nak tengok pengangkutan hasil fotosintesis. Jadi yang awak dapat tengok biru ni yang berwarna biru ni, itu ialah xylem. Apa cikgu xylem tu? Xylem I duduk di dalam. So yang awak nampak yang duduk di dalam tu ialah xylem. So yang berwarna biru ni semua ni xylem. Flowworm kita tak nampak sebab kita tak uji dia untuk tengok makanan. Boleh? Jelas Boleh buat di rumah ni. Simple experiment. Ni yang cikgu. Okey. Dan awak kena ingat xylem ni bukan ada dekat batang je. Dia ada dekat daun. Jadi bila cikgu rendam dalam air berwarna, cikgu rendam dalam air berwarna, cikgu nak uji. Betul ke kita belajar xylem ni ada dekat daun? So bila cikgu rendam daun kubis, cikgu dapati, cikgu nampak ada hijau, ada biru, ada kuning, ada merah. Maknanya, itulah salur xylem yang ada di daun. So yang diangkut tu, itulah air tu. Itulah salur xylem. Sebab tu dia boleh ambil air berwarna tu. Okey lagi. Cikgu nak uji, cikgu nak tahu betul ke di bunga pun ada salur xylem. So, ni dia ambil daripada batang lagi ni. Daripada batang, cikgu nak uji betul ke dia ni, cikgu nak uji betul ke dia ambil air daripada bawah hantar ke bunga. So bila cikgu uji, betul rupanya. Sebab bila cikgu guna air yang berwarna ni, asal-asal bunga ros ni warna putih, kemudian dia bertukar warna lah. Maknanya dia dah angkut air daripada bawah sampai ke atas. Cikgu nak uji, nak tahu betul ke salur xylem ni dia panjang. Sama macam ni, cikgu rendam dalam air warna hijau. Asal bunga ni warna putih, bunga ros putih. So dia ambil air daripada bawah, hantar ke atas. Jelas macam ni juga air berwarna biru. Maknanya dia betul-betul mengangkut air dan di batang ni ada salur xylem. Jelas Harap jelas lah Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan praktis formatif ni awak kena buat salin pada kertas kajang, salin soalan dan cikgu dah tolong awak ni. Jawapan lagi cikgu beri. Cuma awak kena salin soalan dan jawapan Okey, kita tengok soalan 1. Okey, soalan 1. Nyatakan satu contoh sel yang diubah suai daripada epidermis. So kita dah belajar tadi, sel epidermis yang terubah suai ialah walaupun dia kata dia nak satu contoh, cikgu nak dua-dua. Ingat cikgu akan ubah skema ikut cikgu. So awak kena alert, dengar apa yang cikgu nak tambah. Jadi walaupun dia kata satu contoh, cikgu nak awak tulis dua-dua, iaitu sel pengawal dan sel rambut akar. Okey, soalan nombor 2. Terangkan perbezaan antara tisu parenkima, kolenkima, sklerenkima. Awak nampak dia buat dalam bentuk ayat. Cikgu tak suka dia buat dalam bentuk ayat. So awak boleh ambil jadual cikgu tadi. Boleh ambil yang ni. Jangan risau, cikgu akan bagi slide lepas ni. Okay, awak ambil yang ni. Awak ambil semua ni. Okay, cikgu dah bezakan untuk awak siap-siap dah. So,
Kalau parenchyma, awak salin je. Sel hidup lah, belum mempunyai belum mengalami pembezaan, mempunyai dinding nipis. So, cikgu tak payah jelas dah. Soalan nombor 2, awak salin saja jadual ni. Okey, soalan 3. Okey, soalan 3. Bagaimanakah struktur xilem dapat diadaptasi dengan fungsinya? Maksud soalan ni ialah xilem ni apa struktur dia? Jadi bila dia ada struktur macam ni, boleh tak dia nak mengangkut air? Tu maksud soalan dia. Bagaimana struktur xilem ni diadaptasi? Apa ciri-ciri istimewa xilem yang menyebabkan dia tu boleh mengangkut air? So awak tulis je lah. Xilem yang pertama dia mesti terdiri daripada sel mati. Yang kedua, dia tak ada sitoplasma. Lagi, dia terdiri daripada salur xilem yang panjang. Nampak tadi yang panjang-panjang tu salur xilem. Dan sebab dia nak angkut air, dia mesti berongga. Dan sebab dia nak panjang, dia mesti bersambungan antara satu dengan lain dari akar ke daun. Jadi bila dia berongga, dia panjang, dia sel mati, maka ini membolehkan xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Okey. Harap jelas nanti balik dah. Awak salin praktis formatif 1.1 dan jawab soalan. Okey, kita sambung seterusnya 1.2. Kita nak pergi tisu meristem dan pertumbuhan. Okey. Kita bacalah sikit. Dia kata, pernahkah anda melihat perkembangan tumbuhan daripada anak benih tumbuh membesar menjadi pokok dewasa? Kalau siapa-siapa yang suka tolong mak dia tanam sayur, dia biasalah dia tengok pertumbuhan anak benih ke? Sekejap Mana gambar cikgu tadi? Cikgu tak save tu tadi gambar. Okey, dia daripada anak benih, once awak tanam biji benih tu, nanti dia akan tumbuh anak pokok lah dia akan tumbuh anak pokok. So, ni kita kata dia mengalami pertumbuhan. Okey, kita kata dia mengalami pertumbuhan. Kenapa? Sebab dia daripada biji benih, dia tumbuh membesar menjadi pokok dewasa. Bahagian yang manakah tumbuh terlebih dahulu? Terdapat tisu hidup yang belum membeza dalam tumbuhan yang bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Jadi tisu yang bertumbuh tu dipanggil tisu meristem. Okay. Dan tisu meristem ni kita dah belajar semalam, tisu meristem ada 2 jenis iaitu meristem apex, meristem apex dan meristem lateral. Tisu meristem ada 2 jenis, meristem apex dan meristem lateral. Meristem apex ni berada di hujung pucuk, hujung akar. Mana cikgu hujung pucuk, hujung akar? Ni awak nampak tak pucuk? Itulah yang warna biru tu. Itulah hujung pucuk. Hujung pucuk ada meristem apex. Lepas tu, mana hujung akar? Ni lah hujung akar. Warna biru tu. So, hujung akar mempunyai meristem apex. Ingat, meristem apex ada di hujung pucuk dan hujung akar. Okey. Yang kedua, meristem lateral. Atau kalau dalam buku lama dia panggil meristem sisi. Okey, meristem sisi. So meristem sisi ni dia ada di cambium gabus dan cambium vascular. Okay, meristem lateral ni dia ada di cambium gabus dan cambium vascular. Duk mana cikgu cambium gabus, cambium vascular? Dia macam ni Senang je nak ingat. Kalau meristem apex, dia duduk di atas dan di bawah. Sebab fungsi dia untuk memanjang. Tak apa, jangan risau. Lepas ni cikgu akan terangkan lagi. Dia ada banyak lagi depan-depan tu. So ingat meristem apex ni dia duduk di hujung atas
hujung bawah. Kenapa dia mesti duduk hujung-hujung cikgu? Sebab nanti dia akan, kalau hujung pucuk dia akan meninggi ke atas. Kalau akar, fungsi dia untuk memanjang ke bawah. Itu meristem apex. Kalau meristem lateral, cikgu kata tadi nama lain dia meristem sisi kan? Meristem sisi. So dia duduk dekat sisi. Dia untuk menambahkan sisi. Nak tambah diameter. So dia dijumpai di cambium gabus dan cambium vascular. So nampak tak dia duduk ke sisi? Dia macam ni lah. Kalau awak baby, awak akan jadi makin tinggi kan? So dia macam meristem apex lah tu. Hujung pucuk hujung akar dia untuk meninggi. Tapi bila awak dah sekarang, awak dah tidak bertumbuh dah. Awak dah umur berapa dah? 17 ke? So bila dah umur 17, kita ni berhenti untuk perempuan, kita berhenti bertumbuh umur 16 ke? So sekarang awak tengah buat apa sekarang? Awak sekarang menjadi meristem lateral. Awak sedang membesar ke sisi. Awak nak tengah jadi koha besar ke sisi, nak tambah diameter, koha gemuk. Awak tak meninggi dah, awak tak tinggi dah sekarang. Awak tengah menggemuk sekarang. Jadi ingat meristem apex untuk tinggi. Meristem lateral untuk tambah sisi, diameter. Dapat So dia ada dekat cambium gabus dan cambium vascular. Okay, kita pergi lagi. Okay, bermula dari kita tanam biji benih tadi, bila dia jadi zygote, dia akan bertumbuh jadi dewasa, jadi pokok yang dewasa. So proses daripada dia jadi zygote sehingga dia jadi pokok dewasa, kita katakan pokok tu sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pokok tu sudah menjalani pertumbuhan, dia bertumbuh dan dia sudah berkembang. Okey, apa maksud pertumbuhan? Pertumbuhan awak dah belajar masa tingkatan 4. Okey, cikgu bacalah sikit Pertumbuhan ni ialah proses kekal, tidak berbalik yang melibatkan pertambahan bilangan sel, bilangan saiz, bertambahnya saiz, bertambah isi padu, bertambah jisim badan organisma. Tak faham ke? Pertumbuhan ni maksud dia ni proses kekal dah. Maknanya awak kalau awak nak balik jadi baby tak boleh dah. Awak kekal dah ni, kekal bertumbuh. Okey, dan bila awak bertumbuh, bila awak dah bertumbuh, awak sudah bertambah bilangan sel. Daripada awak kecil sampai sekarang awak dah jadi besar ni sebab awak ada banyak dah bilangan sel. Yang kedua, awak sudah bertambah saiz awak. Daripada awak kecil, sekarang awak saiz awak dah besar. Isi padu berat badan awak pun sudah bertambah. Tu maksud dia pertumbuhan. Okey. Pertumbuhan ni melibatkan pembezaan dan pengkhususan sel serta kerencaman. Kerencaman ni maksud dia kepelbagaian bentuk dan fungsi sel yang berbeza. Jadi bila sel tu sudah bertumbuh, maknanya sel tu sudah berbeza fungsi, sudah berbeza bentuk. Awak dah ada macam-macam sel dah. Ada sel tisu lah, ada sel tisu otot, ada sel tisu apa lagi, macam-macam lah, tisu, sel saraf dan sebagainya. Maknanya sel awak sudah bertumbuh. Boleh? Okey. Sekarang kita nak masuk zon pertumbuhan sel. Okey, kita start dengan hujung pucuk dulu Okey, dia kata hujung pucuk dan hujung akar tumbuhan dapat dibahagikan kepada 3 zon pertumbuhan. So ni ialah gambar. So ini ialah gambar pucuk. Akar selepas ni. Okey, ni ialah gambar pucuk. Jadi hujung pucuk meristem apex tadi dapat dibahagi kepada 3 zon. Awak nampak tak? Kita ada zon 1, zon 2, zon 3. Cikgu, kenapa cikgu start daripada atas? Sebab ni kan pucuk. So dia kena ambil paling hujung dulu. Jadi ni ialah zon 1. Kita panggil, ingat tak semalam cikgu kata zon pembahagian. Zon pembahagian sel. Lepas tu dia akan masuk zon yang kedua, kita panggil zon pemanjangan. Zon tambah. Zon dia nak tambah panjang. Okay. Kemudian dia akan masuk zon yang ketiga, dia pandai buat Admax dah. So dia pandai buat pembezaan. Zon pembezaan. Boleh ingat? Hujung pucuk
dibahagikan kepada 3 zon. Zon apa? Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Okey. Dan pucuk ni dia akan buat pertumbuhan primer. Apa cikgu pertumbuhan primer? Pertumbuhan mula-mula. Jadi sebab tu bila pucuk tu dia akan jadi kau panjang, kau panjang, kau panjang, kau panjang. Maknanya pucuk buat pertumbuhan primer. Boleh eh? So ni gambar lukisan. Ni gambar sel yang sebenar lah. Ni hujung pucuk ni. Awak nampak ni? Hujung pucuk. Ni zon pembahagian. Ni zon pemanjangan. Masuk bawah sikit zon pembezaan. Okey, tu gambar hujung pucuk yang ada meristem apex. Nampak ni meristem apex ni. Okey, boleh Ada nak tanya? So bila awak nampak okey, cikgu ulang lagi. Ni meristem apex. So ni ialah zon pembahagian. Di sini dah masuk zon pemanjangan. Dia dah jadi panjang-panjang. Dia ada tulis sini. Dia kata tisu vaskular mula terbentuk. Tapi bila masuk dah pembezaan, tisu vaskular tu sudah berbeza dah. Dia tak boleh nak panggil tisu vaskular dah. Dia sudah berbeza. Kan cik kata bila dia berbeza, dia ada nama, dia ada fungsi, dia ada bentuk lain. So dia sudah jadi xylem. Kalau dia angkut hasil fotosintesis, dia jadi phloem. Maknanya kita tak boleh panggil tisu vaskular dah. Kita kena panggil nama dia dah. Sebab dia sudah berbeza bentuk, berbeza fungsi. Okey, kita pergi akar pula. Ni akar lah. Cikgu Cem, mana ni akar? Ni ada rambut akar ni. Ni rambut akar. So bila akar, dia kena bermula daripada bawah. So ni zon 1, zon 2, zon 3. Lepas tu dia jadi matang dah. Okay, tengok. Ni zon pembahagian sel, dia akar kena mula daripada bawah. Kalau pucuk dia kena mula daripada atas. Okay, kemudian dia masuk zon pemanjangan. Nampak tisu vaskular. Tapi bila dia masuk zon pembezaan, dia kena ada bentuk lain, dia ada fungsi lain. Nampak? Dia sudah menjadi xylem, phloem, okay, dia sudah ada cortex dan sebagainya. Boleh. Harap awak boleh bezalah mana rajah hujung pucuk, mana rajah hujung akar. Ingat hujung pucuk, hujung akar, dua-dua ada apa? Ada meristem apex. Ada meristem apex. Okay. Now cikgu nak pergi satu persatu Harap bersabarlah. Nota dia panjang Okay, kita tengok zon pembahagian dulu. Apa dia buat masa zon pembahagian ni? Okay, kita baca sama-sama. Okay, zon pembahagian. Cikgu kena tukar highlighter dulu. Okay. So apa yang berlaku semasa zon pembahagian Zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex. Apa cikgu meristem apex? Kan hujung sekali tu ada meristem apex. Jadi dia buat pembahagian sel. Terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi. Nama lagi pembahagian. Jadi sel-sel dekat zon pembahagian ni dia sedang aktif membahagi secara mitosis. Jadi bila dia membahagi, dia akan tambah bilangan sel. Kan dia membahagi, so bila membahagi jadi kau banyak, membahagi banyak, menjadi kau banyak, menjadi kau banyak. Okey, menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Sebab makin banyak, maka makin panjanglah. Semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Dia macam ginilah. Awak hasil. Awak akan tolak. Hasil lagi. So, yang hujung ni akan masuk ke zon pemanjangan. Boleh? Pembahagian ni maksudnya dia membahagi makin banyak. Dia pun tolak masuk dalam zon pemanjangan. Okay, jelas Okay, kita pergi zon pemanjangan pula. Zon pemanjangan sel terdiri daripada sel-sel yang mengalami pertambahan saiz. Memanjang maksudnya dia jadi kohor panjang. Awak nampak tak? Mula-mula besar ni. Kemudian dah jadi besar ni. Maksudnya dia sudah mengalami pertambahan saiz. Pertambahan saiz berlaku melalui resapan air secara osmosis dan penyerapan nutrien ke dalam sel serta disimpan ke dalam vakuum.
Cikgu buat apa dia jadi bertambah saiznya? Sebab air masuk. Air meresap masuk. Jadi bila air meresap masuk, awak nampak dah vacuole ni jadi besar. Ni vacuole ni yang warna biru ni jadi besar-besar. Jadi dia akan tolak jadi panjang sel tu. Jadi besar sel tu. Okey. Vacuole kecil yang bersebelahan. Sebab air dah masuk dalam vacuole kecil, maka vacuole tu akan bergabung membentuk vacuole yang bersaiz besar. Proses ini dikenali sebagai pemvakuolan. Kemasukan air mengenakan tekanan terhadap dinding sel, lalu menolak, memanjang dan melebarkan sel. So that's why lah sel tu jadi panjang. Boleh? Sebab air meresap masuk. Masuk dalam apa? Masuk dalam vakuum. Bila vakuum tu air masuk dia jadi kohor kembang. Dia jadi tolak. Jadi besar sel tu. Okey? Okey, sekarang masuk zon pembezaan pula. Okey, zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel yang membeza. Sebab tu nama dia zon pembezaan. Sebab sel tu sudah berbeza. Okey. Pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz maksimum. Sel-sel membeza membentuk tisu kekal. Awak nampak tak? Tadi dia sel je. Tapi bila dia dah berbeza, dia jadi macam-macam dah. Dia jadi epidermis, ada yang jadi cortex, ada jadi xylem, ada jadi phloem. Awak faham ke berbeza ni maksud dia macam ni lah. Masa awak masuk form 1, tingkatan 1, semua jadi murid biasa. Okay? Awak jadi murid biasa. Masa tu awak zon pembahagian. Lepas tu bila awak dah naik tingkatan 2, naik tingkatan 3, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi penggerak digital. Awak sudah berbeza. Bila awak dah jadi pengawas, awak ada fungsi lain. Bila awak jadi penggerak digital, awak fungsi lain. Sebab tu kita panggil awak zon pembezaan. Awak ada nama dan awak ada fungsi awak. Okey, so dia kata sel akan berubah bentuk dan struktur untuk menjadi sel khusus yang mempunyai fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, kalau katakan dia itu adalah sel epidermis, maka dia akan membeza dan membentuk daun menjadi sel pengawal yang mengawal bukaan liang stoma. Selain itu, sel epidermis pada akar membeza dan akan membentuk sel rambut akar. Maknanya, asal-asalnya dia adalah sel biasa tapi dia sudah berbeza jadi sel epidermis. Lepas tu sel epidermis pula membeza pula. Jadi apa? Ada yang jadi sel pengawal, membuka liang stoma tadi, dan ada yang jadi sel rambut akar. Okey, so cikgu berhenti di sini. Hari Ahad nanti cikgu akan sambung muka surat 10. Jadi tugasan awak ialah siapkan praktis formatif tadi. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita berakhir? Cikgu buka untuk soalan. Cikgu. Ya. Bio Form 4 ada berapa bab? Form 5. Form 5. Form 5 ada 13 bab. Okey. Semua mengenai tumbuhan semua mengenai tumbuhan. Ada pelajar tanya cikgu ada projek lagi ke cikgu? Dulu ada projek tu kata pak, ada projek lagi InsyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik lah dalam pasca COVID ni dan actually soalan SPM pun sebenarnya sudah dibuat untuk tahun awak. Okey, ada lagi soalan? Cikgu buka untuk ruang soalan. Mana-mana? Ilham ke, Syifa ke, Bina? Cepat. Dengan cikgu cikgu kalau yang dah belajar dengan cikgu dia tahu cikgu macam mana. Cikgu memang on time. Start on time, habis on time. Cikgu tak akan makan masa ruang orang Cikgu tak akan ambil masa. Cepat sebelum kita berakhir. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Ya. Apa ni? Meristem tu ke? Dia boleh guna dua-dua lah kira istilah meristem lateral dengan sisi. Boleh. Tapi untuk awak better dua-dua. guna. Boleh guna lateral atau sisi. Cuma sisi ni, meristem sisi ni silibus lama.
Kalau awak katakan awak dalam PX awak tak ingat. Benda lah aku nak tulis ni, aku tak ingat. Tapi aku tahu dia ni nak membesar ke sisi. Tak apa, meristem sisi. Boleh. Okay, ada lagi? Okey cikgu, terima kasih. Ada lagi? Kalau tak ada, so kita berhenti di sini. Nanti cikgu akan snap snap gambar slide cikgu yang awak perlu guna untuk jawab soalan tadi. Yoshini ada nak tanya apa-apa? Yoshini? Tak ada cikgu. Tak ada. Awak faham ke cikgu cakap ke cikgu Azwati speaking dengan awak? Faham. Faham, okay? Okay, so kalau tak ada apa-apa, kalau ada masalah juga, malu nak tanya sini, PM cikgu secara personal. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan selamat tidur. Okay. Terima kasih. Ya, sama. Selamat malam cikgu. Jumpa di Ahad. Malam.